Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyambung pengajian kitab kita Al-Bidayah wa An-Nihayah di Masjid Kasim. Dan agak lama juga ya kita cuti rehat, dan saya harap pada hari ini semuanya bersedia dan tak sabar ya nak teruskan pengajian kita, dan mudah-mudahan tidak adalah yang rasa dah tak nak ikuti lagi kan, sebab kerana lama sangat kita bercuti. Dan saya juga rasa gembira lah kerana hari ini kita dapat bertemu sekali lagi, kita dapat menyambung pengajian kita, dan saya amat berharap agar kita sama-sama dapat menyokong dan juga dapat memberikan satu peluang ya kepada pihak masjid untuk memberikan ruang kepada kita agar sentiasa dapat meneruskan pengajian-pengajian agama walaupun menerusi online. Baik muslimah, jadi hari ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Masih ingat lagi kita bincang apa sebelum kita bercuti? Saya tak rasa ada orang yang ingat. Tapi kalau ingat, Masya Allah, Tabarakallah. Nak bagi hadiah pun susahlah kat sini kan. Tapi yang penting, kita ada bincangkan tentang keberangkatan tentera Usama. Setelah Abu Bakar radhiyallahu an dilantik menjadi khalifah. Dan hari ini kita akan bincangkan apakah perkara yang seterusnya yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an ketika setelah beliau menghantar tentera Usama untuk meneruskan sebuah ekspedisi yang tergendala. Yang pada masa itu tentera itu ingin diberangkatkan pada zaman Nabi SAW, tapi kemudian tergendala berikutan kewafatan Nabi SAW. Baik, jadi hari ini kita akan mulakan pengajian kita di muka surat yang ke-86. Kita berada di subtopik, kalau lihat di slide kita di sini, Abu Bakar radhiyallahu an menumpaskan kaum murtad dan mereka yang menolak untuk membayar zakat. Dan topik ini berada pada muka surat 56. Dan sepanjang pengajian kita untuk hari ini, kita akan bincangkan hanya untuk topik ini sahaja. Saya tak tahulah panjang ke tidak kan pengajian kita untuk kali ini. InsyaAllah lah, kalau pendek-pendek, kalau panjang-panjang lah iya. Baik, muslimah, begini. Dalam hal ini, ataupun dalam topik ini, dibincangkan Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau telah membincangkan topik ini dengan memberikan ataupun membawa isu-isu ataupun masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Dan jika kita melihat kepada isu yang terdapat di dalam kitab ataupun dalam buku kita ini pada muka surat 86, ada beberapa isu yang ingin saya highlightkan atau ingin saya tekankan di dalam kuliah kita pada hari ini. Baik, kita lihat pertama sekali isu yang perlu dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu an ialah berkenaan tentang satu perkara yang bagaimana saya kata, dia sesuatu yang tak pernah kita sangka dia akan berlaku. Tapi ia berlaku juga. Dan kenapa ia berlaku? Kerana ramai antara mereka yang ragu-ragu terhadap keimanan yang mereka ada dalam hati mereka. Jadi di sini kita lihat ya muslimah, pada isu yang pertama, kita dapati bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu an, beliau perlu berhadapan dengan
satu situasi yang mana ramai di kalangan masyarakat Islam pada masa itu berniat untuk keluar dari agama Islam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini disebutkan bahawasanya hanya 2 sahaja tempat yang tidak terjejas dengan niat ini, niat untuk keluar daripada agama Islam, iaitu Mekah dan Madinah. Okay? Mekah dan Madinah. 2 tempat ini tidak terjejas. Tapi di tempat-tempat lain, ramai di kalangan mereka yang berniat, bahkan ramai juga di kalangan mereka yang sudah mengambil keputusan untuk keluar daripada agama Islam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata kes ataupun isu murtad adalah antara isu yang agak besar juga yang perlu ditangani oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Okey. Selain daripada isu ini muslimah, kita lihat ada isu yang kedua, iaitu tadi kan bila ada orang ataupun ada ramai di kalangan mereka yang berniat untuk keluar daripada agama Islam, di sini ada pihak-pihak yang cuba. Okay, ada pihak-pihak yang cuba mengambil kesempatan. Kalau saya kata mengambil kesempatan dalam kesempitan lah kan di sini. Mengambil kesempatan ataupun mengambil peluang dan ruang yang ada pada masa itu untuk lebih mengkocar-kacirkan keadaan. Iaitu dengan adanya orang yang mengaku diri mereka sebagai Nabi yang baru. Atau dengan kata lain, Nabi palsu. Okey, Nabi palsu. Kalau kita lihat pada muka surat 87, pada perenggan yang kedua. Okey, pada perenggan yang kedua, saya nak baca sedikit di situ. Disebutkan begini, sementara itu majoriti Bani Hanifah dan sebahagian besar orang-orang di Yamamah bergabung bersama Musailamah Al-Kadzab. Mereka ni bergabung bersama dengan Musailamah Al-Kadzab. Dan Bani Asad maupun Bani Tayyib bergabung dengan Tulaiha Al-Asadi yang mengaku sebagai Nabi baru. Seperti halnya Musailamah Al-Kadzab. Jadi bukan ada satu. Tapi nanti kita akan lihat ada lebih daripada seorang yang tampil ke hadapan mereka mengaku diri mereka sebagai seorang Nabi. Dan peliknya muslimah di sini kesnya, ada pula orang ikut tu. So di sini kita lihat, kalau hari ini kita dapati, kita tidak terlepas daripada ujian ataupun kes-kes yang mana ada juga pada hari ini orang yang mengaku diri mereka sebagai Nabi. Dan ada juga mereka ni ada followers mereka. Ada juga mereka yang mendapat sokongan daripada masyarakat dan sebagainya. Sebenarnya hal itu sudah berlaku. Okay, sudah berlaku. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an lagi. Jadi di sini kita dapati dan hal itu berlaku selepas kewafatan Nabi. Maknanya bukanlah dengan satu jarak masa yang lama. Tapi orang yang keluar mengaku sebagai Nabi palsu ini tetap mendapat sokongan daripada masyarakat. Ada juga orang yang nak percaya, ada juga orang yang nak menyokong mereka. Kan? Kita kata, peliklah orang-orang ni. Padahal Nabi baru sahaja wafat pada masa itu. So ini adalah antara isu yang perlu ditangani oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian muslimah, kita lihat selain daripada isu ada yang mengaku sebagai Nabi baru kan, ada yang mengaku sebagai Nabi baru, ada isu yang ketiga. Isu yang ketiga ni bagi saya kita dah jelaskan, iaitu tentang keberangkatan tentera Usama. Okey, tentang keberangkatan tentera Usama ini kita dah jelaskan pada perbincangan kita di video kita yang lalu berkenaan dengan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an tetap berusaha untuk meneruskan ekspedisi tersebut walaupun pada masa itu ada banyak tentangan daripada orang sekeliling untuk menghantar tentera Usama melanjutkan ekspedisinya. Namun kita dapati dalam perbincangan kita yang lepas, isu ini
telah diselesaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Kan isu ini telah diselesaikan oleh beliau, yang mana akhirnya beliau tetap menghantar Usama bersama dengan tentera untuk meneruskan ekspedisi tersebut. Kira isu yang ketiga ini kita anggap settled. Okey, kita anggap settled. Baik, seterusnya ada isu yang keempat. Okey, ada isu yang keempat yang disebutkan dalam kitab kita ini, iaitu dalam isu ini terdapat utusan orang Arab. Okey, ada utusan orang Arab ataupun kita panggil utusan orang-orang Arab yang berdatangan ke Madinah. Yang isu yang keempat ini Muslimah, boleh kita dapati pada perenggan yang ketiga pada muka surat 87. Yang mana mereka datang ke Madinah. Okey, mereka datang ke Madinah. Tujuannya apa? Datang ke Madinah mengakui kewajipan solat. Mengakui kewajipan solat. Namun kita lihat di sini mereka mengingkari kewajipan membayar zakat. Mereka tak nak bayar zakat. Tak nak serahkan zakat mereka kepada khalifah, kepada pemerintah Islam pada masa itu. Jadi mereka ni, kalau kita rujuk dalam perbincangan yang ada pada muka surat 87, mereka enggan membayar zakat mereka kepada Abu Bakar radhiyallahu an yang merupakan khalifah yang dilantik setelah kewafatan. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa mereka. Jadi apa kata mereka? Mereka datangkan ayat Al-Quran ini di hadapan Abu Bakar radhiyallahu an dan mereka kata, kami tidak akan membayar zakat kami kecuali kepada orang yang doanya dapat menenteramkan hati kami. Dapat menenteramkan hati kami. Kerana dalam ayat ini yang dikatakan inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu ialah yang dimaksudkan ialah Nabi SAW. Jadi bagi mereka, Nabi SAW sudah wafat. Okey, dah tak ada lagi dah doanya. Mengapa perlu lagi kita membayar zakat? Ini adalah dalil yang mereka gunakan. Bahkan kalau kita lihat di sini, ada di kalangan mereka yang membuat bait syair. Okey, ada di kalangan mereka yang membuat bait syair. Apa kata mereka? Kami akan selalu patuh ketika Rasulullah ada di antara kami. Alangkah aneh. Okey, mereka kata apa? Alangkah aneh. Kenapa kami harus patuh kepada Abu Bakar? Mereka timbulkan persoalannya di sini. Baik, jadi kita lihat begini. Apabila ada di kalangan mereka yang tidak mahu membayar zakat ini, kita dapati Abu Bakar radhiyallahu an merancang untuk menumpaskan mereka. Ini sebagaimana tajuk kita pada hari ini. Iaitu kita dapati Abu Bakar radhiyallahu an merancang untuk menumpaskan mereka. Namun silap saya type di situ. Okay. Membayar zakat, tersilap type. Okay. Namun rancangan Abu Bakar untuk menumpaskan mereka ini yang enggan membayar zakat dipertikaikan oleh segelintir orang yang ada di sekitar beliau. Antaranya kalau kita merujuk kepada perbincangan dalam kitab kita, antaranya ialah Umar bin Al-Khattab yang mana disebutkan dalam sebuah riwayat daripada Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Dikatakan bahawasanya Umar bin Al-Khattab berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Okey, riwayat ini ada dalam muka surat 88 dalam kitab kita. Okey, ada dalam muka surat 88 dalam kitab kita. Jadi, pada perenggan yang ketiga Muslimah, pada perenggan yang ketiga yang bermula daripada para perawi hadis. Maka di sini kita lihat Umar bin Al-Khattab, beliau berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, atas dasar apa engkau hendak memerangi mereka? Sekarang ni, mereka ni
mengaku tentang kewajipan untuk solat. Kewajipan solat itu mereka mengaku. Kan? Tadi kan kalau kita rujuk pada slide kita yang sebelumnya, mereka ni sekarang, Muslimah, mereka mengaku tentang kewajipan solat. Namun, mereka mengingkari kewajipan membayar zakat. Maknanya, mereka ini adalah di kalangan orang yang menurut kepada Umar radhiyallahu an adalah orang yang telah mengucapkan kalimah syahadah. Okey. Jadi di sini Umar radhiyallahu an beliau mempertikaikan rancangan Abu Bakar untuk menumpaskan mereka ataupun untuk memerangi mereka. Dan Umar kata kepada Abu Bakar, atas dasar apa engkau ingin memerangi mereka? Okay, atas dasar apa engkau hendak memerangi mereka? Sementara, dan Umar datangkan dengan satu dalil di sini. Sementara, Rasulullah SAW telah bersabda. Apa kata Nabi? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jika mereka menyatakannya, maka harta dan darah mereka terjaga dariku untuk ditumpahkan dan dirampas kecuali dengan haknya. Maknanya di sini, Umar kata kepada Abu Bakar, kita tak boleh nak perangi mereka, wahai Abu Bakar. Sebab Nabi dah beritahu pada kita, kita tak boleh perangi. Manusia ini boleh diperangi. Sehingga apabila mereka telah mengucapkan 2 kalimah syahadah, darah mereka, harta mereka terjaga. Terjaga. Darah mereka dan harta mereka terjaga. Tapi di sini kita lihat Muslimah. Dalam perbincangan kita, Abu Bakar radhiyallahu an ketika dia mendengar pertikaian ataupun apa yang kita panggil sebagai dalil yang diberikan oleh Umar itu tadi dengan tujuan untuk mempertikaikan tindakan beliau ataupun rancangan beliau, Abu Bakar pun kata begini kepada Umar bin Al-Khattab, yang mana beliau kata, demi Allah. Okey, kalau kita lihat dalam kitab kita, demi Allah, andai saja mereka enggan untuk menyerahkan seekor kambing betina dan dalam satu riwayat seutas tali yang sebelumnya mereka serahkan kepada Rasulullah. Maksudnya sebelum itu mereka ada serahkan seekor kambing betina ataupun dalam sekurang-kurangnya seutas tali dalam bentuk untuk membayar zakat kepada Nabi SAW. Pastilah akan kuperangi mereka semua kerananya. Okey, kalau pada zaman Nabi, mereka sanggup untuk bayar zakat mereka dengan memberikan seekor kambing betina. Dan pada hari ini, setelah Nabi SAW wafat, lalu mereka datang kepada Abu Bakar dan mereka enggan untuk menunaikan zakat mereka. Kata Abu Bakar, akan aku perangi mereka. Okay, akan aku perangi mereka semua kerana itu. Sesungguhnya, zakat itu adalah hak harta. Okay, zakat itu adalah hak harta. Dan demi Allah, aku pasti akan memerangi orang yang membezakan antara kewajipan solat dan juga zakat. Maknanya di sini Abu Bakar nak beritahu kepada Umar, solat itu wajib bukan? Adakah antara kita yang menafikan kewajipan solat? Tidak ada Muslimah yang beriman kepada Allah, ya, yang beriman kepada Allah, yang mengaku diri mereka sebagai seorang Muslim. Kita tidak menafikan kewajipan solat, walaupun saya kata, walaupun ada antara kita yang tak solat, kan? Tapi bagi saya, dia tetap, dalam diri dia tetap mengaku solat itu wajib. Cuma dia enggan untuk melaksanakannya. Dan Abu Bakar kata apa? Tidak ada beza kewajipan menunaikan ibadah solat dengan kewajipan membayar zakat. Kedua-duanya adalah wajib. Tidak boleh untuk kita pertikaikan kewajipannya. Tidak boleh untuk kita pertikaikan kewajipannya. Maka setelah Umar bin Al-Khattab mendengar apa yang diterangkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tadi, maka Umar berkata, okay, dalam riwayat yang diberikan oleh atau yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya itu, maka Umar pun berkata, akhirnya aku sedar. Apa yang Umar sedar di sini Muslimah? Umar kata, akhirnya aku sedar
bahawa Allah telah melapangkan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah lapangkan hati, maksudnya Allah berikan ilmu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu maksudnya. Berikan kefahaman yang lebih kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang hukum hakam agama. Maka di sini dia kata apa? Akhirnya aku sedar Allah telah melapangkan hati Abu Bakar untuk memerangi mereka dan aku yakin itulah yang benar. Dan aku berkata, Allah berfirman, kerana apa muslimah ada dalil lain yang menguatkan tindakan ataupun rancangan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memerangi mereka yang menafikan kewajipan membayar zakat. Di sini dalilnya ada dalam Al-Quranul Karim, dalam surah At-Taubah pada ayat yang kelima. Yang mana dalam kitab kita ada ya muslimah pada muka surat 88, kemudian sambung pada muka surat 89. Baik, apa kata Allah? Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Maknanya jangan perangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Imam Muslim terdapat hadis yang sahih berkenaan dengan membayar zakat. Okey, berkenaan dengan membayar zakat. Iaitu apa dia? Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Kan Nabi sebutkan hadis ini bagi saya semua antara kita, ramai antara kita yang tahu tentang hadis ini. Agama Islam kita dibangun di atas 5 perkara. Okey, dibangun atas 5 perkara. Iaitu pertama Nabi kata apa? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Ini bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Yang kedua, wa iqamis salah. Ketiga, wa ita'iz zakat. Itu yang kedua ialah mendirikan solat. Ketiga, wa ita'iz zakat. Iaitu membayar zakat, menunaikan zakat. Keempat, wa hajjil bait. Menunaikan haji ke Baitullah. Wa sawmi Ramadan. Iaitu berpuasa di bulan Ramadan. 5 perkara ini, yang muslimah, 5 perkara ini adalah rukun Islam kita. Yang mana wajib untuk kita melaksanakan kelima-lima perkara itu tadi. Wajib untuk kita melaksanakan kelima-lima perkara ini. Tak boleh kita ni jadi seorang Muslim yang mana kita cuma mengaku tentang kewajipan solat sahaja. Tak boleh sedemikian. Tadi ada 5 kan? Betul tak? Ada 5. Baik. Kita dah mengucap 2 kalimah syahadah dah. Alhamdulillah kan? Betul tak? Baik. Kemudian kita mendirikan solat. Okey. Kita kata apa? Saya cuma nak ni 2 saja. Ni 2 je saya nak. Yang lagi 3 ni saya tak nak. Boleh ke? Tak boleh muslimah. Tak boleh. Inilah dasarnya atau kita panggil sebagai inilah dalilnya mengapa Abu Bakar radhiyallahu an memerangi mereka yang tidak mahu membayar zakat. Bahkan mereka bukan sahaja tidak mahu membayar zakat, tapi mereka ini adalah orang yang tidak meyakini tentang kewajipan membayar zakat. Okey? Tidak meyakini kewajipan membayar zakat. Orang, beza ya muslimah, orang yang percaya zakat itu wajib dibayar. Tapi dia tak nak bayar, itu beza. Hukumnya beza. Dosa lah orang yang sedemikian kan, betul tak? Tapi kalau orang yang dia tak mengaku zakat itu wajib, bukan saja tak nak bayar tapi tak mengaku zakat tu wajib untuk dibayar. Beza hukum dia. Sebab itu di sini jelas. Macam saya kata tadi, kita ada rukun Islam kita yang 5. Kita tak boleh hanya menjadi orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Ataupun hanya solat saja. Tapi yang lagi 3,
tak beriman bahawasanya puasa itu wajib, tak beriman bahawasanya menunaikan haji ke Baitullah itu wajib, dan tak beriman bahawasanya kita ni menjadi orang yang wajib membayar zakat, maka dia tak kena muslimah di sini. Okey, tak kena untuk kita panggil dia sebagai seseorang yang wajar dipanggil sebagai seorang muslim. Tak kena. Kerana keimanannya tidak lengkap. Keimanannya tidak lengkap. Okey, samalah juga bila kita kata, contoh kita kata, oh saya cuma nak mengucap 2 kalimah syahadah. Saya cuma beriman untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Beriman bahawa solat itu wajib. Jadi saya nak buat solat. Saya beriman zakat itu wajib. Jadi saya nak bayar zakat. Tapi saya tak beriman puasa itu adalah wajib. Betul tak? So nampak tak biasanya? Saya tak beriman puasa itu wajib. Buat apa saya nak puasa? Ramadan. Okeylah. Tak apa, tak payahlah puasa. Sebab saya tak beriman puasa itu wajib. So ini ada masalah dari sudut akidah. Okey, ada masalah dari sudut akidah. Maka wajar Abu Bakar radhiyallahu an cari mereka dan memerangi ini ialah dengan tujuan supaya mereka ni taubat terlebih dahululah. Okey? Supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Kalau tak, barulah diperangi dan sebagainya. Okey, baik. Panjang pula saya jelaskan tentang hal itu. Sebab saya nak faham, nak berikan kefahaman ya. Jangan salah faham di sini. Ramai, saya nak kata kalau konteks kita hari ini, mungkin kalau konteks kita hari ini, bagi saya, ramai kita, kebanyakan kita ialah beriman. Tentang rukun Islam itu kan. Semua lima-lima ni wajib. Cuma, kenapa ada orang tak buat, dia cuma enggan sahaja. Dia tak nak buat. Bukan kerana dia tidak beriman. Beza keadaan dan hukumnya itu tadi. Okey, mudah-mudahan jelas ya tentang hal itu. Baik, seterusnya, kita dapati pada muka surat 89 hingga 91 ya, Muslimah. Pada muka surat 89 hingga 91, ada khutbah Abu Bakar radhiyallahu an. Okay, khutbahnya panjang sekali. Khutbahnya panjang sekali. Dan saya harap nanti boleh baca sendirilah. Sebab tu, saya pun tak boleh nak baca keseluruhannya. Cuma, yang pentingnya di sini, dalam khutbah ini, Abu Bakar radhiyallahu an, beliau ingatkan kepada kita tentang betapa sebelum Nabi, ini saya rumuskan ya Muslimah, tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an itu tadi. Yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dalam khutbahnya itu, yang saya tak baca ni lah. Abu Bakar ingatkan kepada kita dalam khutbahnya, dulu sebelum Nabi SAW diangkat sebagai seorang Rasul dan sebelum kalian beriman kepada Nabi SAW, kalian berada dalam keadaan yang sesat. Kalian berada dalam keadaan yang sesat, kemudian Nabi SAW datang, lalu kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW sebagai pesuruh Allah, beriman kepada agama Islam, sebagai mengaku agama Islam sebagai agama kalian. Mengapa setelah kewafatan baginda kalian tinggalkan sesuatu kurniaan, satu anugerah yang telah Allah berikan kepada kalian? Sedangkan kalau kita rujuk ya pada muka surat 90. Sedangkan dalam surah Al-Imran, ini Abu Bakar ingatkan kepada masyarakat Islam pada masa itu. Sedangkan dalam surah Ali Imran jelas mengingatkan kepada kita masyarakat Islam, dan ini adalah satu peringatan yang Abu Bakar berikan kepada mereka yang di bawah pemerintahannya. Ingatkan kepada mereka tentang agama Islam, ingatkan kepada mereka tentang kewajipan-kewajipan yang telah Nabi SAW ajarkan kepada mereka, yang mana kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita yang mengaku diri kita sebagai seorang Muslim, wajib untuk kita laksanakan. Walaupun setelah Nabi SAW wafat. Dan dalam surah Ali Imran pada ayat 144, okay, boleh rujuk pada muka surat 90, Abu Bakar membaca ayat Al-Quran ini kepada seluruh masyarakat Islam pada masa itu. Apa kata Abu Bakar? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Imata au qutilam qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, iaitu tinggalkan?
maknanya sebelum Nabi SAW wafat, telah turun satu ayat Al-Quran yang mana diterlupakan oleh ramai orang pada masa itu, yang merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah ingatkan kepada mereka sejak Nabi hidup lagi, bahawasanya Nabi, iaitu bahawasanya Muhammad adalah seorang pesuruh Allah, seorang Rasul. Okey, yang mana sebelum Nabi Muhammad, sebelum itu sudah juga diutuskan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Mereka wafat juga kan. Namun persoalan yang Allah berikan di sinilah, adakah setelah mereka wafat, adakah setelah para Nabi dan Rasul itu wafat, kita ni akan jadi orang yang meninggalkan apa yang kita imani? Dan ini merupakan peringatan yang Allah berikan dalam surah Ali Imran pada ayat 144 kepada kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi SAW. Dan itulah yang diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an kepada masyarakat Islam pada masa itu. Dengan tujuan, jika mereka ada niat untuk meninggalkan agama. Kan isu kita yang pertama tadi apa? Ramai di kalangan masyarakat Islam yang berniat untuk meninggalkan agama Islam setelah Nabi SAW wafat. Kemudian setelah itu ada pula Nabi palsu yang mengaku diri sebagai Nabi palsu. Bahkan ada pula di kalangan mereka yang ikut Nabi palsu. Ada pula di kalangan mereka yang hanya nak beriman separuh-separuh saja. Nak beriman kepada kewajipan solat, tidak mahu beriman kepada kewajipan membayar zakat. Dan ini adalah peringatan yang Abu Bakar radhiyallahu an berikan kepada masyarakat Islam pada masa itu, dengan harapan kesedaran itu datang pada diri mereka, dengan harapan dapat menjentik kesedaran pada diri mereka agar mereka tetap kekal beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah yang amat kita cintai sebagai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So di situ Abu Bakar radhiyallahu an berikan kepada mereka dengan banyak ayat Al-Quran kan. Contohnya ada surah Ali Imran pada ayat 103. Okay, nanti tak apa muslimah boleh baca sendiri ya. Khutbah yang telah dimuatkan di dalam buku kita ini. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menutup khutbahnya dengan surah An-Nur ayat yang ke-55. Kemudian beliau turun dari mimbar. Okay, kemudian beliau turun daripada mimbar. Jadi di sini diteruskan berkenaan dengan apa yang berlaku setelah itu. Okay, apa yang berlaku setelah itu, kita dapati bahawasanya Madinah diserang. Dan pada waktu itu, adakah Abu Bakar radhiyallahu an hanya duduk melihat Madinah diserang, ingin melihat kerajaan Islam Madinah dihancurkan? Tidak. Abu Bakar radhiyallahu an pun bangkit untuk berperang, maknanya untuk menyelamatkan keadaan. Yang mana sebelum itu beliau telah menyiapkan beberapa orang untuk menjaga Madinah. Jadi bila ada di kalangan mereka yang datang nak menyerang, dapat diketahui. Dan di sini kalau kita lihat pada muka surat 91, disebutkan bahawasanya Muhammad ibn Ishaq berkata, orang-orang Arab kembali murtad ketika Rasulullah wafat, kecuali penduduk dua masjid, iaitu Makkah dan Madinah. Ini telah saya sebutkan tadi di awalnya. Makkah dan Madinah, Masya Allah Tabarakallah, selamat. Tapi kabilah Asad Ghatafan telah murtad di bawah pimpinan Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi yang merupakan seorang dukun. Dan murtad pula suku Kinda dan sekutunya di bawah pimpinan Al-Ash'ath bin Qais al-Kindi. Kemudian diikuti oleh suku Muzhij dan sekutunya di bawah pimpinan Al-Aswad bin Ka'ab al-Ansi dan juga merupakan seorang dukun. Demikian pula dengan suku Rabi'ah di bawah pimpinan Al-Ma'rur bin An-Nu'man bin Al-Munzir. Adapun Bani Hanifah, mereka adalah suku Bani Hanifah,
masih tetap di bawah Musailamah bin Al-Habib Al-Kadzab. Kemudian murtad pula Bani Sulaim di bawah pimpinan Al-Fuja'ah, iaitu yang bernama Iyas bin Abdullah bin Abdi Yalail. Kemudian Bani Tamim murtad di bawah satu komando yang bernama Sajah, seorang wanita tukang sihir. Seorang wanita tukang sihir. So kita lihat di sini, macam saya kata tadi kan, bukan 2 orang tapi lebih daripada 2 orang yang mengaku diri mereka sebagai Nabi, lalu ada pula yang mengikut mereka ini. Kadang-kadang pelik dan hairan. Pelik dan hairan. Hairan bin ajaib. Pelik kita ni kan, ada pula orang ikut tu kan. Nak buat macam mana? Keimanan kita ni kan kadang-kadang dia teruji dengan satu-satu perkara. Sebab tu ilmu penting ya muslimah. Ilmu itu penting. Kita jadi orang yang sentiasa ingin belajar agama yang betul. Maksudnya agama kita lah. Dalam agama kita ni kan, belajar daripada sumber yang betul, daripada guru yang betul, supaya kalau lah datang benda-benda pelik ni, dapat kita tolak. Jadi, pada masa itu ya muslimah, Bani Asad Ghatafan bersatu di bawah pimpinan Tulayha Al-Asadi. Mana? Yang mana mereka ini datang ke Madinah. Mereka datang ke Madinah, mereka memberikan satu kenyataan ataupun memberikan satu statement yang mana mereka ni hanya nak beriman kepada mendirikan solat, tapi tidak mahu beriman untuk membayar zakat. Dan bila mereka pada masa itu, Abu Bakar jumpa mereka, Abu Bakar suruh mereka pulang. Okey, Abu Bakar suruh mereka pulang. Dan mereka kata kepada kabilah masing-masing bahawa penduduk kota Madinah jumlahnya sedikit. Okay, penduduk kota Madinah jumlahnya sedikit sambil berusaha meyakinkan mereka bahawa kota Madinah mudah untuk direbut. Inilah yang menjadi penyebab kepada serangan ke atas kota Madinah setelah itu. Jadi mereka pulang, kan mereka yang tak nak bayar zakat ni, yang tak beriman lah, yang tak beriman dengan kewajipan bayar zakat, tak nak bayar zakat. Mereka pulang, mereka pun kata, oh Madinah ni tak ramai orang. Sikit je orang kat Madinah tu. Kita boleh serang Madinah bila-bila masa sahaja. Mudah untuk kita ambil kota Madinah itu. Jadi, Abu Bakar buat apa? Abu Bakar dia siapkan satu, kita panggil pos lah. Pos ni maknanya satu tempat, ada orang jaga di setiap perbatasan kota Madinah. Okay. Di setiap perbatasan kota Madinah, yang mana ada orang jaga. Okay. Ada orang jaga di situ. Dan beliau mewajibkan seluruh penduduk Madinah untuk menghadiri jamaah di masjid. Sambil berkata kepada mereka ini, yang mana bila-bila masa musuh, saya ambil ringkasannya daripada apa yang diucapkan oleh Abu Bakar ya dalam buku ini, sesungguhnya pihak-pihak musuh ini, bila-bila masa saja mereka akan menyerang kota Madinah. Jadi, Abu Bakar minta mereka ni di masjid supaya mereka bersedia untuk apa? Untuk menyerang kembali jika Madinah diserang oleh pihak musuh yang ingin merebut kota Madinah tu tadi. Baik, kita lihat ya pada muka surat 93. Okey, muslimah, lihat pada muka surat 93 di perenggan kita yang terakhir dalam subtopik kita pada hari ini. Dalam perenggan ini, kita dapati tak lama berapa lama kemudian, tepatnya setelah 3 hari, diceritakan. Tepatnya setelah 3 hari, mereka datang menyerbu kota Madinah. Orang yang tak nak bayar zakat tadi kan, yang tak beriman dengan kewajipan untuk membayar zakat. Mereka ni menyerbu kota Madinah. Sementara setengah dari pasukan mereka ditinggalkan di Dhi Husain, bersiap-siap untuk membantu mereka. Maknanya ada yang masuk, ada yang pergi ke kota Madinah untuk menyerang. Okey, ada yang pergi ke kota Madinah untuk menyerang, tapi ada yang stay di satu kawasan bernama Dhi Husain. Okey, di sini sebut sebagai satu kawasan bernama Dhi Husain, yang mana mereka ni merupakan, kita panggil backup lah, untuk membantu tentera yang sedang ke Madinah untuk menyerang tu tadi. So, kalau ada apa-apa, mereka backup, mereka akan bantu untuk menyerang bersama-sama. Jadi, pada masa itu, Abu Bakar segera melaporkan berita tersebut para penjaga keamanan. Kan tadi kita kata, kita dah bincangkan, Abu Bakar tempatkan beberapa orang di setiap perbatasan kota Madinah. Okey, dekat setiap perbatasan kota Madinah ni ada orang yang jaga.
So, kalau mereka nampak ada orang yang datang daripada jauh untuk menyerang kota Madinah, terus dikabarkan kepada Abu Bakar dan pada waktu itu, Abu Bakar dikabarkan oleh mereka yang menjaga di tempat itu bahawasanya ada yang sedang datang untuk menyerang kota Madinah. Jadi, Abu Bakar segera memerintahkan agar mereka tetap di tempat masing-masing. Kemudian Abu Bakar keluar membawa seluruh jamaah masjid. Tadi kan Abu Bakar dia wajibkan penduduk Madinah, mana ya tadi yang saya baca? Penduduk Madinah, seluruh penduduk Madinah untuk menghadiri jemaah di masjid. Okey, menghadiri jemaah di masjid. Tujuannya apalah? Tujuannya supaya mereka ni dalam keadaan yang bersiap sedia untuk berhadapan dengan serangan daripada pihak musuh. Itu tadi. Jadi, Abu Bakar segera memerintahkan agar mereka tetap, Abu Bakar segera memerintahkan agar mereka tetap di tempat masing-masing. Kemudian Abu Bakar keluar membawa seluruh jemaah masjid untuk menyerbu mereka yang datang tadi tu. Apa yang terjadi? Maka musuh-musuh lari lintang pukang. Bila mereka tadi kan nampak ramai pula penduduk Madinah ni. Tadi mereka pulang ke kabilah masing-masing. Mereka kata apa? Tak ramailah, penduduk Madinah tu dah sikit dah. Sebab apa? Jangan lupa, sebahagian di kalangan penduduk Madinah tu ada yang mengikuti tentera, ada yang mengikuti Usama dalam ekspedisinya. Jadi mereka ingat di Madinah ni tak ramai orang. Kerana ada yang ikut, ramai yang ikut, bukan adalah ramai yang ikut Usama untuk meneruskan ekspedisi yang telah dihantar oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi mereka ingat tak ramai yang ada dalam Madinah. Namun, bila mereka nak datang menyerbu Madinah itu, dan Abu Bakar radhiyallahu an perintahkan penduduk Madinah, seluruh penduduk Madinah, keluar daripada masjid untuk menyerang balik. Menyerang balik, mereka yang nak menyerbu, mereka pun lari lintang pukang kerana terperanjat melihat penduduk Madinah yang masih lagi memiliki jumlah ataupun bilangan yang begitu ramai. Maka di sini, Muslimah kita lihat, maka musuh-musuh tadi lari kocak-kacir sementara kaum muslimin berlari mengejar mereka dengan unta-unta yang mereka tunggangi. Ketika mereka sampai di Zi Husain, pasukan yang disiapkan sebagai bala bantuan ataupun backup tu tadi kan dekat Zi Husain, pihak musuh tu tadi, tadi datang menyerbu. Mereka pun yang dekat Zi Husain tu bila mereka nampak, mereka pun datang nak serbu untuk bantulah sebagai backup tadi kan, tentera tu dah lari. Dan kita lihat di sini, namun jumlah kaum muslimin banyak. Dan akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Okey? Habis kita bincang tentang kisah ini. Apa pengajaran yang boleh kita ambil muslimah daripada perbincangan kita daripada hari ini? Pertama, pengajaran kita yang pertama, saya kata begini, Islam direalisasikan dengan amal ibadah. Ia bukan tentang keimanan kita semata-mata. Ya, kena ingat itu. Agama kita ini, dia bukan semata-mata tentang kita beriman kepada Allah. Kita bukan, saya beriman kepada Allah, Allah itu Esa. Saya beriman kepada kitabullah, itu rukun iman kita kan. Saya beriman kepada qada dan qadar. Saya beriman kepada para malaikat. Saya beriman kepada kitab-kitab Allah, para rasul. Saya beriman. Saya beriman semuanya. Tapi, adakah boleh kalau sekiranya kita tak realisasikan keimanan kita itu tadi dengan beramal ibadah? Yang mana kita kata, saya tak beriman untuk melaksanakan amal ibadah. Saya kata saya cuma beriman kepada Allah, tapi saya tak kata saya nak solat. Bolehkah begitu? Tidak. Kerana kita kena jelas. Dalam agama kita, keimanan memang diletakkan pada tempat yang pertama. Tetapi kita ada amal ibadah yang menjadi satu perkara untuk merealisasikan keimanan kita itu tadi. Maksud saya ialah untuk membuktikan keimanan kita. Kita mengaku kita beriman dengan kitabullah contohnya. Kita mengaku kita beriman dengan Al-Quranul Karim kan? Bermakna setiap yang terkandung di dalam kitab itu tadi wajib untuk kita imani juga. Yang mana
dalam Al-Quranul Karim ada tentang kewajipan solat, ada tentang kewajipan membayar zakat, ada kewajipan tentang menunaikan haji, kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Semuanya berkenaan dengan kewajipan-kewajipan itu adalah Al-Quranul Karim. Dan kita bukan hanya semata-mata baca Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitabullah tu tadi kan, kemudian kita kata, dah, aku cuma beriman tu saja, tapi aku tak nak laksanakan apa yang ada dalam Al-Quran tadi. Tak jadi muslimah. Hal itu tidak. Itu bukan sesuatu yang dinamakan melengkapkan keimanan kita. Bukan begitu. Okey, itu yang pertama. Ini sebagaimanalah yang hal-hal tadilah yang berkenaan dengan orang yang tidak beriman kepada membayar zakat tadi. So saya simpulkan pada pengajaran kita yang pertama. Baik, yang kedua, kita lihat begini. Berpegang kepada Al-Quranul Karim. Okay? Bila kita kata kita ni orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, kita mesti jadi orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan terpedaya dengan ilmu sesat. Jangan terpedaya dengan ilmu sesat. Maknanya begini muslimah. Pengajaran kita yang kedua ini, dalam kisah yang kita bincangkan itu tadi, kita dapati kan, ada di kalangan mereka yang tampil ke hadapan mengaku diri mereka sebagai seorang Nabi. Dan kita juga dapati ada di kalangan mereka yang mengikuti Nabi palsu itu tadi. Betul tak? Tapi kita kena ingat begini. Bila kita berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah Nabi SAW sebagai sumber kita yang utama dalam agama Islam kita ini, ia akan menyelamatkan kita. Kalau tiba-tiba ada orang datang kepada kita, orang itu mengajarkan suatu ilmu yang terkeluar daripada agama. Kalau kita lihat tadi kan, senarai nama-nama orang yang mengaku diri mereka sebagai seorang Nabi, kebanyakan mereka adalah, nak cakap kuat-kuat, adalah dukun, bomo yang mengamalkan ilmu sihir. Maka di sini, kalau kita dah tahu ilmu itu pelik, terkeluar daripada ajaran Al-Quran, ajaran hadis Nabi SAW, tinggalkan. Jangan kita ikut. Jangan kita, takjubnya kita, gitu kan. Kadang-kadang kita begitu muslimah. Masalahnya, kita selalu cepat terpengaruh dengan sesuatu yang kita nampak, wow. Kita rasa terpegun, kita rasa ajaib. Buang semua benda-benda yang begini. Kalau ia sudah terkeluar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tinggalkan. Nampak pelik tu tinggalkan. Jangan kita pandai-pandai. Nak ikut, nak terpegun, nak ter-ter dan sebagainya. Okey, untuk orang-orang yang sedemikian. Baik, seterusnya yang terakhir ya muslimah, pengajaran kita yang ketiga ialah rujuk kepada pihak yang berautoriti dalam isu-isu agama. Usah fahami agama dengan kefahaman kita sendiri. Jangan jadi sebagaimana orang-orang yang tadi kan, kefahaman agama mereka faham sendiri. Sedangkan di situ ada para sahabat. Ada Abu Bakar radhiyallahu an yang merupakan orang yang diberikan autoriti dalam kepimpinan negara dan juga dalam kepimpinan agama. Okey, kerana mereka di kalangan sahabat Nabi SAW. Bila kita ada pihak yang lebih berautoriti, ada ulama, asal kata ada ulama, kalau kita ada satu isu yang kita keliru dan sebagainya, tanya kepada mereka. Supaya kita dapat pencerahan yang betul. Agar kita tak tersalah faham. Yang akhirnya, kita boleh jadi sebagaimana orang tu tadi. Tiba-tiba, bila Nabi wafat, yang asalnya mereka ni adalah orang yang beriman seluruhnya tentang agama Islam ini, hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam ini, tiba-tiba setelah Nabi wafat, mengaku hanya beriman untuk mendirikan solat. Tapi tak nak bayar zakat kerana apa? Bagi mereka, tidak ada lagi kewajipan bayar zakat. Ini bermakna kefahaman agamanya ada masalah. Sebab itu penting. Kita tanya kepada pihak yang berautoriti, rujuk kepada mereka.
Kalau mungkinlah kita ada hal-hal yang ini wajib ke tidak ya, ini kena ke tidak, yang tidak. Tanya kepada orang yang lebih mengetahui. Jangan tiba-tiba kata, oh tak wajib lah, tak apa. Tak payah buat lah. Tak boleh gitu. Tak boleh begitu. Okey, baik. Itu sahaja 3 pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada hari ini. Panjang juga ya kita discuss tentang subtopik ini. Baik. Kalau boleh saya ulang sekali lagi. Yang pertama, pengajaran kita ialah berkenaan dengan Islam direalisasikan dengan amal ibadah, bukan iman semata-mata. Okey. Kedua, pengajaran kita ialah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jangan terpedaya dengan ilmu sesat. Dan yang ketiga, rujuk pada pihak yang berautoriti dalam isu-isu agama. So kalau kita ni, kita dalam konteks kita di Singapura, kita ada Majlis Ugama Islam Singapura. Kita ada pihak-pihak yang telah dilantik oleh Majlis Ugama Islam Singapura sebagai pihak yang berautoriti dalam isu-isu agama. Kita ada asatiza-asatiza kita yang diberikan autoriti untuk membincangkan tentang isu-isu agama, rujuk kepada mereka. Dan jangan kita sesekali memahami agama dengan kefahaman kita sendiri. Kerana bimbang-bimbang kefahaman itu adalah kefahaman yang salah, akhirnya menyebabkan kita menjadi orang yang tersalah dalam mengamalkan agama kita. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pengajian kita pada hari ini. Saya tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.